Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Fadailus Sadaqat, fadilat sedekah, kelebihan sedekah. Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Kita ni masuk fasal ke-6 dah, iaitu mengenai zuhud. Kehidupan yang sederhana, qanaah, berpuas hati dengan milik yang sedikit, dan dorongan supaya tidak meminta-minta daripada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Kami memujinya dan kami berselawat ke atas pesuruhnya yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak bincang bab ni lah, bab zuhud dan qanaah, dan dorongan tidak meminta-minta dah. Pada masa mengarah kita ini, kesemua ini merupakan satu risalah. Ditulis mula risalah dah. Risalah jadi buku, lepas tu dah banyak gambar lah gitu dah. Tetapi semasa hendak mencetaknya, kami dapat kitab ini menjadi terlalu tebal. Maka kami misahkan fasal ke-6 dan ke-7 untuk dicetak sebagai jilid kedua, agar para pembaca dapat mudah membacanya. Itu dah. Tapi buku hak saya ada ni, satu jilid ada, buat jilid, hak dua jilid asal jadi jilid dah. Lepas tu, mengenai kelebihan qanaah ni tak? Apa qanaah ni? Qanaah tu berpuas hati dengan milik yang sedikit dah. Berpuas hati dengan apa yang ada. Milik sedikit tu panggil qanaah dah. Mengenai kelebihan qanaah, dorongan dan arahan untuk sabar ketika menimpa musibah, dan celaan terhadap meminta-minta dari orang lain. Ketiga-tiga perkara ini telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis dengan berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai tajuk, dengan secara tamsil. Misalnya contohnya, misalnya ataupun dengan amaran, perintah-perintah, larangan-larangan dan kisah-kisah. Jika semua itu hendak tulis walaupun secara ringkas pun, ianya menjadi panjang, dan kitab ni akan menjadi lebih tebal lah. Namun demikian, kami cubalah menulis seringkah yang mungkin. Bagi dia ringkah ni tak, orang-orang alim, orang hebat. Kita nak nulis sebari, mikir dia kan. Dia ni kan depan dia dah. Dia tulis ni tak payah tengok rujuk kitab dah, depan dia. Dalam fasal kedua telah berlalu perbincangan mengenai perkara ini, bahawa dalam harta ada kebaikan dan ada juga keburukan. Ianya merupakan racun dan juga penambah. Tadi harta ni boleh jadi racun, boleh jadi penambah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa, maksudnya lebih kurang mafhumnya, bagi setiap umat ada satu fitnah. Bagi umatku, fitnahnya adalah harta. Dia tak payah kuat setang mana dah. Oleh itu, menyelamatkan diri daripada fitnah ini dan racunnya adalah satu perkara yang besar. Jika sesiapa memiliki ular ini dan bisanya dijadikan penawar, maka ia adalah satu benda yang memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang-orang lain. Kalau kita jadikan penawar, ada bisu ular tu. Jika tidak, maka racunnya akan menjadi asbab kemusahan dirinya sendirilah, dan juga akan memberi mudarat kepada orang lain pula. Dia bukan di sorga je, pas kau orang lain pun racun ular tu lah. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa harta adalah satu perkara yang baik dan manis. Jika diperolehi dengan cara yang hak, yang betul, yakni mengikut cara yang dibenarkan oleh syariah, dan digunakan juga pula mengikut cara yang hak, yang betul, yang benar, maka ianya benar-benar berguna dan yang memberikan pertolongan pada dirinya sendirilah. Dan siapa yang mencarinya dan memperolehinya tanpa mengikut cara yang hak, cara yang benar, maka keadaannya seperti orang yang berpenyakit ja'ul bakar. Kamu tahu ja'ul bakar ni? Iaitu orang yang sentiasa makan lagi dan lagi tapi tak kenyang-kenyang. Ja'ul bakar ni penyakit. Tahulah bakar tu lembu dah. Jangan lembu lapar. Maksudnya dia tak berhenti makan, tak kenyang-kenyang dah. Itu orang sentiasa makan lagi dan lagi tapi tak kenyang-kenyang. Itu panggil penyakit ja'ul bakar. Penyakit bakar tu kalau lembu kan, stay lapar lembu lapar dah. Miskat. Ni rujuk Miskatul, tahulah. Syarah hadis ke Miskat ni. Untuk saya Miskatul Masabih kita hadis lah. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahawa dalam harta ada manfaat, ada juga mudarat, umpama seperti ular. Yang mana siapa yang pandai menjinakkan ular tu, maka dia menangkapnya dan mencabut giginya yang berbisa itu, lalu membuat penawar daripada racunnya.
Macam kita lah ni COVID lah tak. COVID vaksin ni guna itulah kuman virus tu cuma jadi nyah aktif lah. Jadi dia tidak jadi bahaya pada tubuh. Dia hanya untuk beri pengenalan awal kepada tubuh supaya mengenal virus dah. Jadi gitulah kalau kena cara dia jadi hak bisola tu kita bawa banyak boleh bawa manfaat dah. Begitu juga lalak dah. Lah ni pada kan penyakit lalak tu boleh buat peru ulat lalak tu. Kalau dia boleh menyembuhkan penyakit kecil manis macam-macam dah. Jadi kalau kena cara jadi bagai dah. Melihatnya jika seorang yang tidak pandai menjinakkan ulat cuba menangkap ulat, maka ulat itu akan mematuknya dan ia akan binasa. Begitu juga harta dia. Harta pun ulat lah. Jangan kita ingat biasa kucing, kita ingat ke ulat macam bahaya dah. Seorang itu akan selamat dari racun harta jika ia menjaga 5 perkara. Pertama, memikirkan akan tujuan harta iaitu dengan tujuan apakah ia telah dijadikan. Supaya ia boleh memberikan tumpuan pada tujuan itu sahaja. Jadi harta-harta ni Allah beri ke dia ni tujuan untuk apa dah. Fikir balik, adakah untuk berpoya-poya, menghabiskan harta pada perkara yang sia-sia. Fikir balik. Yang kedua, menjaga dengan teliti cara mendapatkan harta dah. Ni fikir juga. Jangan fikir nak beli piti saja. Fikir adakah cara halal atau haram atau skin cepat kaya dah. Sentiasa menjaga cara untuk memperolehi harta supaya tidak tercampur dengan suatu cara yang tidak dibenarkan oleh syariah, oleh agama dah. Contohnya hadiah yang mana ada kemungkinan bercampur dengan unsur-unsur rasuah. Dia banyak ni. Ni kena ingat. Walaupun ustaz agak kena ingat. Rasuah jawatan, kronisme dah. Banyak dah. Kalau kita tak beringat, kita takut harta kita syubhah dah. Kita boleh gaji menteri ke apa tapi kerana ada unsur rasuah. Ada jawatan-jawatan kerana unsur rasuah. Bahayalah. Ataupun minta-minta yang mana mendatang kehinaan. Minta-minta budak, minta jawatan, minta gapo dah. Dia boleh jadi kehinaan pada diri kita. Terutama sekali di akhirat lah, dunia pun hina dah dah. Yang ketiga, tidak akan menyimpan. Nak tak boleh jadi ular yang berbahaya kan ya, supaya selamat harta kita tak jadi racun ni. Yang ketiganya, tidak akan menyimpan lebih daripada keperluan. Hanya terpaksa menyimpan sekadar yang benar-benar diperlukan. Tetapi yang lebih daripadanya hendaklah dibelanjakan dengan serta-merta. Berakal lah ni tak? Jangan untuk simpan banyak sangat lah gitu dah. Jangan banyak sampai kau tidak ada untuk pelaburan akhirat lah. Yang keempatnya, menjaga cara membelanjakan harta supaya tidak dibelanjakan ke atas suatu perkara yang tidak patut ataupun tidak berlaku perbelanjaan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Membazir perkara maksiat kerana tidak berfaedah. Jadi kena fikir supaya harta kita guna perkara yang sepatutnya saja, jangan sampai membazir dah pada perkara terutamanya hari lah. Perkara lara kata hari pun tak. Sedangkan pada perkara lebih penting dah. Yang kelima, yang menjaga keikhlasan niat semasa mencari harta, membelanjakannya. Nak cari harta pun niat ikhlas dah, bukan semaya ber pun ikhlas. Kena ikhlas dah. Bukan ngajar nada kitab ke apa dah. Waktu pun kena ikhlas dah. Ni pun dah cari harta pun, cari rezeki pun ikhlas. Membelanjakannya pun bukan nak nyuruh gapo, nak cari populariti, bukan dah. Kerana Allah SWT, Allah suruh buat kerja buat supaya kita boleh tangguh anak bini kita, keluarga kita, cara redha Allah, baru ikhlas. Ni tak nak nyuruh dak. Suruh nampak kaya, nak suruh nampak mewah, boleh nyuruh dak. Tak ikhlas dah tu dah. Membelanjakannya dan juga menyimpan sekadar keperluan sendiri semata-mata untuk dapat redha Allah Ta'ala. Inilah beratlah, tapi hak ni hak bagus tu. Kita ni kurang lah orang Melayu dah. Ingat orang India Pakistan, orang Bangladesh. Dia pergi Jepun dah. Dia rela habis licin pergi sedekah ke masjid dah. Nak boleh pergi duduk masjid nak. Gondon tu tanah mahal lah, gapo kos tinggi. Dia kerja buat dia, itu saya penasung. Lepas pergi makan, yang ambil mana? Kan dia makan nope tempat jemaah tabligh, tempat tu lah tempat boleh tempat makan. Hal lain pergi habis licin dia sumber pada masjid dah buat kerja buat dah. Ni berlaku dah. Jadi kita budaya kita tak siapa buat benar lah derma tu dah. Tapi kalau bersikit tu tak lebih daripada skala tu okey dah kita ni nak. Apa yang disimpan dan digunakan juga dengan niat memperolehi kekuatan dan untuk mentaati perintah Allah. Kalau nak simpan apa untuk masa depan yang perlu lah, perancangan yang molek lah. Dan digunakan niat untuk memperolehi kekuatan untuk taat perintah Allah SWT pada masa akan datang lah. Apa yang lebih daripada keperluan mestilah dibelanjakan dengan kefahaman bahawa ia adalah tidak berguna. Jadi harta ni tak ada guna apa dah. Simpan kalau
Sipir-sipir tiba-tiba mati dah. Tak ada lah untuk kita lah. Bekas sebab tak boleh anak cucu kalau boleh lah. Membelanjakan lebih daripada keperluan dengan perasaan hina terhadapnya. Dan bukan dengan perasaan bahawa ianya sesuatu yang besar dan mulia. Kalau belanja juga lebih sikit kan kita rasa hina je kita dah. Bukan suhu dah. Jadi kita kena jangan rasa manggut lah. Kita jangan kita rasa tidak bersyukur dah. Lepas tu jika sekiranya memiliki harta dengan jaga ke semua syarat-syaratnya tersebut, maka ia tidak memudaratkan terjadi racun berbisa pada kita lah. Inilah sebabnya Hadrat Ali radhiyallahu anhu telah berkata bahawa jika seseorang itu memiliki segala harta dari satu dunia semata-mata kerana Allah. Jadi Ali ni Maulana radhiyallahu anhu bukan karramallahu wajhah. Walaupun dikatakan digunakan untuk menentang golongan Khawarij yang kata Aswadullah dah. Aswadullahu anhu dah. Jadi karramallahu wajhah tu nak balas tu, tapi itu adalah gelaran-gelaran untuk balas Khawarij yang tidak bersumber dari Al-Quran Sunnah lah. Bukan kaedah ya, ada dalil dah. Jadi hak tu kalau kecek pasal Khawarij ada sebut Aswadullah gapo dak dia hitamkan wajah Allah baru kita sebut karramallah. Tapi dari keadaan biasa tetap juga Maulid kita sebut Ali radhiyallahu anhu seperti sahabat-sahabat lain kerana itu adalah doa dah. Semoga Allah meredainya juga dan juga sebagai satu kata penyataan ayat penyata boleh juga, iaitu Allah telah meredainya pun boleh dah. Ataupun Allah semoga-moga Allah meredainya boleh juga dah. Jadi lebih baik waktu kerana itulah yang disebut dalam Quran dah. Oleh sebab itu kita guna Ali radhiyallahu anhu dah. Dalil radhiyallahu kata bahawa jika seorang itu memiliki segala harta dari satu dunia semata-mata kerana Allah, dia boleh harta bukan sikit-sikit seluruh dunia tu harta dia dah. Dan bukan kerana kehendak nafsunya, maka ia adalah seorang ahli zuhud. Kalau harta banyak tapi dia tidak gila ke harta dah. Ada setengah orang ni murah rezeki nak bukan dah. Jadi dia mudah kaya, mudah gapo, jamuh gapo berkaya kata tu. Dia jamuh tu jadi mahal kata dah. Ni ada manusia tu Allah beri keberkatan pada dia dah. Ada dah. Ada ni yang kaya lah. Dia marah Saudi kematian ada. Tapi duit dia habis dakwah di Afrika Selatan juta masuk Islam dengan asbab dakwah dia dah. Tapi kita tak semana kita suruh dak sakit naik gapo lah. Pendekatan debat tu ada lah untuk orang tertentu, tapi tidak semua orang sesuai dengan cara Dr. Zakir Naik dah. Ada lah orang cara ilmiah boleh, tapi cara pendekatan lain ada juga dah. Style Bek Liu dan tempat kita. Style orang lain pun banyak cara-cara lagi pendekatan dalam dakwah. Okey, yang pentingnya gitulah dah. Apa pun dia kata walaupun seluruh dunia ni dia milik dah. Kaya punya kaya, tapi kerana Allah, semata-mata kerana Allah ni, walaupun seluruh dunia tu boleh harta dia, boleh ke dia dah. Bukan kerana hawa nafsu dia, kehendak nafsunya, maka dia adalah seorang ahli zuhud. Dan seorang itu tidak memiliki apa-apa pun bukan kerana Allah. Tapi kerana satu tujuan yang lain, seperti cinta pada kemasyhuran dan kedudukan duniawi, maka ia adalah seorang ahli dunia. Jadi dia ni miskin sesok apa ke dana dah. Nampak selebih meh dah. Orang kata pergi dah. Tapi dia suka dipanggil tok wali dah, wali Allah. Ada juga style ni dah. Apa ni nampak selebih meh dah. Dari hati perut dia nak suruh katanya zuhud, nak satu yang kata gilda. Gilda tu boleh jadi tok wali dah. Kalau dipanggil tok gilda tu jadi tok wali bagi dia dah, setengah-setengah orang dah lah. Jadi benda-benda tu yang boleh jadi walaupun nampak gila tak ada gerta satu pun, dia sebenarnya orang ahli dunia, orang cinta dunia. Telah kena termakan racun ular dia dah. Telah kena racun ular dunia dah. Walaupun sesok apa-apa ke dana dah. Jadi kena faham lah. Telah dinyatakan ni rujukan Ihya Ulumuddin lah. Saya nak kuat setengah mana kata-kata Ali wallahu alam. Tapi tu dalam Ihya Ulumuddin lah. Telah dinyatakan dalam sebuah lagi hadis bahawa harta adalah satu perkara yang baik dan manis jika dimiliki dengan cara yang hak, yang betul, cara halal, bukan rasuah, bukan tipu orang, bukan skin cepat kaya. Dan dalam harta yang demikian diberi berkat baginya. Berkat kita akan automatik, kita mudah nak guna untuk kebaikan, mudah sedekah pada orang, mudah untuk beli benda-benda baik, benda-benda berkat ni. Tapi kalau harta tak berkat, biasanya akan habis kos dia, benda-benda tak pada, habis kata portion yang besar-besar dah. Kakak baik sini kan begitu ada. Sebab lagi hadis menyatakan bahawa betapa baiknya dunia ini sebagai tempat kediaman bagi seorang yang menjadikannya bekal akhirat.
Dunia ni kediaman untuk buat bekal akhirat. Dan asbab memperolehi kerajaan Allah ni. Miskin macam miskin, kaya macam kaya lah, guna kuatlah setekoh untuk derma dan sebagainya. Dan betapa buruk dunia ini sebagai tempat kediaman bagi seorang yang dihalangnya dari persiapan untuk akhirat. Dia duduk dunia ni bukan buat bekal esok. Jadi dia duk fikir untuk dunia, untuk hidup dunia yang sementara dah. Dan ia cuai dari usaha untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Jadi dia cuai, tak khabar dah. Dia tak fikir mana pasal akhirat. Buat bekal esok akhirat dah. Tak fikir kau susah, tak fikir kau tolong orang-orang dah. Dia fikirnya nak beli kereta besar, orang besar. Fikir benda-benda dunia je lah. Ini masalah dah. Kesimpulannya ialah terbukti dari banyak riwayat bahawa harta bukanlah sesuatu yang buruk pada zatnya sendiri. Ianya sesuatu yang baik dan berguna sebenarnya. Banyak faedah dari segi agama dan dunia berkait dengan harta ni. Nak buat masjid kena harta, nak buat masjid sekolah kena harta, banyak kali guna harta ni. Nak dakwah pun kena harta. Banyak faedah dari segi agama dan dunia berkait dengannya dengan harta. Sebab itulah suruhan dan dorongan untuk mencari rezeki. Dan kelebihan harta juga didapati dalam kitab-kitab hadis. Dalam hadis pun sebut kita suruh jadi kaya, suruh banyak cari harta. Tapi oleh kerana ia mengandungi unsur-unsur racun yang memudaratkan. Tapi bila-bila gitu kena beringat, harta ni ada racun dia. Dan hati manusia secara umumnya adalah berpenyakit. Maka banyak suruhan dan dorongan diberi dalam Al-Quran dan hadis-hadis untuk elakkan diri dari berlebih-lebihan. Jadi banyak juga hadis-hadis suruh cari harta. Banyak juga hadis-hadis suruh beringat dengan harta ni. Telah diberitahu secara khusus bahawa harta yang berlebihan adalah sesuatu yang tidak disukai dan yang membinasakan. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa apabila Allah SWT menyayangi seseorang hambanya, maka ia menyelamatkannya dari dunia dan kesibukan dunia. Seperti mana kamu menyelamatkan pesakit-pesakit kamu dari air dah. Jadi penyakit ada tak boleh kena air tu, kita cuba elok daripada kena air dah. Hal-hal air merupakan satu benda yang begitu penting dan sangat penting, berharga dan berguna sehingga penghidupan bergantung kepada air dah. Tanpa air, penghidupan tidak dapat berkekalan. Namun begitu, apabila doktor mengatakan bahawa ada sejenis-jenis penyakit itu bagi suatu penyakit yang tertentu, air boleh memudaratkannya, maka bermacam-macam jenis secara usaha dilakukan untuk menyelamatkan pesakit dari air tak boleh kena air dah. Begitu juga berlebihan harta memberikan mudarat yang sangat banyak. Ini kerana hati kita tidak begitu bersih agar dapat menolak pengaruh harta yang beracun itu dah. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW bersabda mafhumnya. Adakah di kalangan kamu seorang yang berjalan di atas air tetapi kakinya tidak basah? Sahabat pun radhiyallahu anhum pun menjawab, ya Rasulullah, tiada siapa yang demikian rupa. Sedemikian rupa, sabda baginda, begitulah keadaan ahli dunia. Yang mana sukar baginya dapat mengelakkan dari diri dan dosa. Mishkat. Dari pengalaman harian dapati bahawa penyakit-penyakit qalbi, penyakit-penyakit hati ni seperti bakhil, kedekut angin dah, asad, takabur, sombong, besar diri dah, ujub, rasa diri lebih baik daripada orang lain, kagum dengan diri sendiri, dengki ke orang, riak, berbangga diri dan sebagainya, wujud disebabkan berlebihan harta. Biasanya ke harta banyak lah, jaga lah miskin, sombong ni tak. Biasa harta banyak dia akan jadi sombong, takabur, riak, ujub, macam-macam lah. Berlebihan harta mendatangkan cinta pada harta yang lebih. Dah lah ada harta, je semakin cinta, masalahnya ada harta sikit dah banyak lagi dah, semakin kuat rasa nak harta dah. Pemilik harta yang banyak sentiasa mencari harta lagi dan lagi dah, dan dia tidak berpuas hati walaupun kadar hartanya terlalu banyak, kecuali mereka yang dikurniakan oleh Allah secara khusus. Jagalah, ada orang yang kaya pun masih bersyukur, tidak gila harta, ada dah, tapi tidak ramai dah, banyak kan jadi semakin gila harta dah. Arahan dan dorongan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk qanaah, iaitu merasa puas dengan miliknya sedikit, supaya penyakit jau'ul baqar ni lah berkurangan, iaitu tak kenyang-kenyang dah, macam lembu makan dah, tak lapar, lembu lapar makan juga tak kenyang-kenyang, tak berhenti. Sebab inilah hakikat dunia, keburukannya dan ketidaknilaiannya telah diterangkan agar cinta padanya berkurangan. Apa guna mencintai sesuatu yang cepat berakhir? Betul dah, tambah-tambah musim Covid ni ramai mati muda dah, betul dunia ni dah. Perkara yang patut ditamak digila-gilai ialah apa yang kekal abadi dan sentiasa berkekalan dan bermanfaat untuk jangka masa yang lama dah. Jadi telah digalakkan untuk sabar agar manusia tidak menganggap kekurangan harta dalam dunia ini sebagai satu musibah yang besar dah. Sesok dah Allah, aku sesok dah. Orang boleh kata comel, kita kata buruk dah.
Jadi kita kena sabar. Tetapi kadang-kadang terdapat hikmah Allah Ta'ala dan kekurangan harta. Kalau kita fikir molek lah, payah dah. Tapi payah manusia ni kena mikir dah. Kadang-kadang usaha dah tak. Usaha orang lain yang kau jaya, kita yang kau tegak dah. Apa lah gini tak. Jangan menyalahkan Allah SWT. Kan dah ada hikmah dah. Kadang-kadang kaya doa pun, bahaya pula dah. Macam-macam lah bahaya dia. Kita fikiran singkat kita, nampak kaya je molek dah. Jadi benda tu relatif. Dunia ni relatif ni. Benda yang kata tidak muktamad lah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Dan kalau Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescayalah mereka akan melampaui batas di muka bumi dengan perbuatan liar. Perbuatan liar tu dana. Surah Asy-Syura ayat 27. Kalau Allah pakat beri mewah belakang ni, kau kuat dah. Setara mewah ada ni ramah hak miskin ni pun. Kau bila anak ada dunia dah. Tambah-tambah kalau pakat kaya belakang. Ada. Pertama, ialah sistem ekonomi tak boleh gitu. Je kena ada orang sesak dah. Tapi kalau berlaku begitulah, tidak orang sesak pun tak perlu. Ya, mungkin robot orang pakat kaya belakang dah. Dia tak perlu pada pekerja-pekerja ni. Dia tetap juga manusia akan jadi melampaui batas dah. Dari pengalaman juga dikelihatan bahawa di mana sahaja harta berlebih-lebihan, di situlah timbulnya fitnah, fasad dah. Dan bencana yang tidak terhingga dah. Harta yang berlebih-lebihan adalah satu perkara yang tidak diingini. Tetapi hati manusia tertarik kepada harta tu dah. Dan dia akan cuba sedaya upaya untuk menambahkan harta. Larangan dan celaan terhadap meminta-minta telah dibincangkan berkali-kali. Sebab cinta pada harta dan keinginan yang kuat untuk menambahkannya dah. Minta-minta apa? Tanda dia cinta harta tak? Apa reju kita cerita dah tak? Kita boleh beri sedekah kepada orang yang tak meminta-minta dan dia ni sangat perlu, tapi dia jenis tidak, dia jaga maruah diri dia, dia tak meminta-minta. Orang ni lah patut kita cari untuk beri sedekah dah, untuk beri zakat. Ada juga orang gitulah, tanda orang meminta-minta ni cinta harta walaupun miskin. Tambah-tambah ada juga orang minta cara lain dah, kaya dah minta projek dah. Minta projek main menteri ke apa, rasuah ke apa, tu jadi masalah juga dah. Jadi cinta pada harta dan keinginan kuat untuk menambahkannya dah. Mendorongkan manusia untuk meminta-minta walaupun tidak terpaksa. Tak terpaksa pun ada juga meminta-minta projek nak tambah kaya ni dah. Dengan cara itu harta akan bertambah-tambah tanpa usaha yang lebih dah. Dah untuk kroni kadang-kadang minta dah. Dia kaya dah dah. Tapi nak suruh boleh anak beranak dia kroni. Minta nak orang atas dah. Gitu nyakit dah. Dengan hanya sedikit menggerakkan lidah saja boleh diperolehi sesuatu untuk menambahkan hartanya. Jika mengenai ketiga-tiga perkara ini, iaitu A, iaitu qanaah, B, iaitu sabar ketika musibah, dan C, celaan terhadap meminta-minta. Jadi A itu pertama qanaah. Rasa cukup dengan nikmat yang sedikit yang ada ni. Senang banyak dah, rasa cukup lah. Yang kedua, sabar ketika musibah, tipu musibah. Yang ketiga ni, celaan terhadap meminta-minta dari orang lain. Jadi kami tulis berapa ayat dan hadis di sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya dah, dihiaskanlah, dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsunya, itu perempuan-perempuan dan anak-anak, harta benda yang banyak berpiku-piku dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, ni zaman dulu dah, kereta-kereta ada, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakanlah wahai Nabiku, maukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu?
Iaitu bagi orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka berapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan isteri-isteri yang suci bersih. Serta beroleh pula keredaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya, iaitu orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharakanlah kami dari azab neraka. Peliharalah kami dari azab neraka. Dan juga orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah. Dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya. Dan orang yang senantiasa taat akan perintah Allah. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur dah, sebelum subuh, dekat subuh tu. Molek doa dah, istighfar. Surah Al-Imran ayat 14 hingga 17. Keterangan dah. Syarah hadis ni. Syarah ayat Quran ni. Allah SWT telah menyatakan cinta pada kesemua ini sebagai cinta syahwah. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahawa kemuncak syahwahlah dikatakan cinta berahi yang merupakan satu penyakit bagi hati yang kosong dari pemikiran. Kalau kita perhati ni lain sikit ni. Dia ni walaupun ulama sufi juga dah. Malina zakar, tapi ulama hadis yang nampak lain lalu dah. Ya radhiyallahu anhu guna bukit karamallahu wajhah dah. Imam Ghazali setengah orang ni tak dia tasawuf ni Abu Hurairah dah tak. Supaya sahabat ni masa ni, tapi Abu rahmatullah alaih dah. Cara dia nak ajar kita dah tak. Walaupun satu ulama nya begitu hebat, banyak jasa pada umat, kita tak boleh buat setara dengan sahabat. Dan tidak ada jaminan dia betul-betul dijamin masuk syurga lagi dah. Walaupun ulama hebat, kita mengharapkanlah rahmat Allah, kasih sayang Allah di atas jasa ulama tu, kita mengharapkan dia diampunkan Allah dan diangkat darjatnya. Gitulah harapan kita. Tapi hakikat sebenar Allah alam, Allah yang Maha tahu. Jadi tak serupa dengan sahabat. Sahabat ada jaminan, ada Quran ada sebut dah. Tak apalah, yang pentingnya kata Imam Ghazali kata bahawa kemuncak syahwatlah dikatakan cinta berahi yang merupakan satu penyakit bagi hati yang kosong dari pemikiran. Kata gitulah. Pada peringkat awal lagi perlu merawat penyakit ini ni dengan menguraikan pandangan terhadap perkara yang menarik itu dan mengurangkan perhatian kepadanya. Jika tidak, perhatian kepadanya akan bertambah-tambah dan akan menjadi susah hendak memalingkan perhatian daripadanya lagi. Dah start kan jadi payah. Pada permulaan ianya mudah. Serupalah keadaan cinta pada setiap perkara. Sama ada ianya cinta pada harta atau kemasyhuran, anak pinak dan benda-benda yang lain. Sehingga cinta pada bermain dengan burung-burung seperti merpati pula. Dah. Kadang-kadang benda ni orang lain tak berasa apalah, pelik dia ni main burung. Tapi orang gila burung tak. Dia jatuh cinta burung tu, jadi habis getah ni burung ni. Macam-macam lah manusia ni. Keadaan cinta pada bermain catur juga serupa tak. Catur ni. Apabila cinta pada kesemua ini menguasai seseorang, maka kedua-duanya, agama dan dunianya akan rosak. Dunia pun rosak, agama rosak. Hak gila main kan. Ada hak gila main catur tak, berjejer tak, cokong situ tak. Sakit pinggir-pinggir tak cara tak. Gitulah. Lah ni kurang lah. Lah ni geng masalah tak. Tak kira orang tua muda, tapi budak lah ramai dah. Budak-budak ramai dah. Tak main geng Allah tak kabar ingat dah. Ramai budak-budak ni punuh ngaji pun kerana game ni. Umpamanya seperti seorang yang menunggang binatang. Apabila binatang tadi hendak berjalan ke satu arah yang tidak diingini oleh penunggangnya, maka hendaklah dia memalingkannya ke arah yang betul ketika bermula ia tersalah jalan. Jadi kena buat binatang, dia rasa salah, kena betul mula dah, betul steril mula dah, dengan biar terbabah gitu. Pada masa itu mudah baginya untuk memperbetulkan hala perjalanannya dah. Kalau natai tadi, kita ni terhel ada jalan raya. Kalau pada pasir, jalan ikan dah. Luah gitu dah. Highway ni luah hamnan lah. Jadi, tak kena cara tewi sesak barat dah. Tetapi apabila binatang itu sudah pergi jauh dan masuk suatu pintu yang sempit, kemudian baru nak tarik semula dengan pegang ekornya dah, maka kerja itu akan jadi lagi susah dah. Jadi payah nak patah balik jalan betul ni dah. Oleh itu, cinta pada kesemua perkara ini mestilah diawasi pada peringkat permulaan lagi supaya ia tidak melampaui batas kesedaran. Jangan melampau-lampau lah. Jangan biarkan kecintaan pada harta, dunia, syahwat dan sebagainya yang akan jadi tajuk abad dah, kawal dah, kontrol dah. Itulah dunia gitulah, dan nak agak nak badi belawai dah, badi betul. Kata nak cara babah. Kau saya dah walaupun kita juh dah nak peringkat awal gitu nak gana dunia dah.
Ulama mengatakan bahawa kesemua benda-benda dunia boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Pertama, apa yang berada di bawah bumi. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Dan ketiga, binatang-binatang. Ini pendapat dah. Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT memberi contoh dan amaran mengenai 3 perkara tersebut. Dengan menyebutkan anak isteri. Dia telah memberi amaran mengenai cinta yang melampaui batas kepada saudara mara, kawan-kawan dan semua jenis perhubungan dengan manusia. Dia contohnya anak isteri dah. Ramai lagi dah. Sayang-sayang, nak beranak, saudara mara dah. Jadi, cinta pada manusia ni hak mudah sekali anak isteri dah. Gitulah dah. Dengan menyebutkan emas dan perak, amaran diberi mengenai cinta pada semua benda yang termasuk didapati dari bawah tanah. Benda-benda bawah tanah kata tak. Cinta pada emas perak ni. Dengan menyebut kuda termasuk semua binatang-binatang, dan dengan menyebut sawah ladang termasuk semua hasil pertanian. Dia telah memberi amaran mengenai cinta pada kesemua benda-benda dalam dunia ini. Itu contoh-contoh utama je dah. Sebagai perkara utama sebagai contoh. Jenis dia lah. Ni rujuknya kitab Ihya Ulumuddin. Dengan mengira kesemuanya dan memberi amaran mengenainya, Allah SWT menyatakan bahawa kesemua ini adalah merupakan keperluan hidup di dunia yang sementara sahaja. Daripada kesemuanya satu benda pun tidak layak dicintai atau diberi perhatian. Yang lebih dah. Yang hanya layak untuk diberi perhatian ialah apa yang berguna dan kekal abadi dan akan memberikan manfaat selama-lamanya. Daripada kesemua itu, yang paling unggul ialah keredaan Allah yang mengetahui segala-galanya di dunia dan di akhirat. Ianya yang paling maha tinggi dan baik dari segala-galanya. Di tempat yang lain setelah menceritakan nikmat-nikmat syurga, Allah SWT berfirman, "Waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim." Dan keredaan Allah lah yang paling besar. Itulah kejayaan yang besar. Surah At-Taubah ayat 72. Di dalam ayat tersebut, di atas kesemua perkara yang menarik di dunia telah dibincangkan secara terperinci, lalu diberi peringatan bahawa kesemua ini merupakan benda-benda dunia sahaja. Kemudian Allah SWT berkali-kali memberikan amaran mengenai dunia dan harta bendanya. Dengan berbagai-bagai cara, yakni Allah SWT telah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya manusia ni agar berwaspada daripada harta benda dah. Ada tempat di dalam Quran di mana Allah mencela pencarian dunia. Ada ayat yang menceritakan akibat buruk bagi mereka yang mengutamakan dunia. Ada juga ayat yang menyifatkan dunia sebagai yang sia-sia dan permainan, senda gurau sahaja. Telah dinyatakan juga bahawa kehidupan dunia tidak lain hanyalah penipuan belaka. Tujuan disebutkan perkara yang sama berkali-kali ialah supaya manusia mendapatkan kefahaman yang betul mengenai hakikat dunia yang sebenarnya, perkara sebenar tentang dunia ni dah. Dan sentiasa ingat bahawa dunia dan segala-galanya yang ada di dunia ini adalah sementara sahaja, semata dah. Dan untuk keperluan sahaja yang diperlukan sahaja nak hidup dah. Ia tidaklah kekal abadi dan tidak juga layak diberi perhatian. Mengenai perkara inilah dinukilkan lagi beberapa ayat seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Pertama, mereka lah orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab ke atas mereka. Tidak juga mereka akan diberi apa-apa pertolongan. Surah Al-Baqarah ayat 86. Jadi istilah yang lebih tepat lah. Setengah ulama yang kata tepatnya bukan menunggang agama dah. Tapi ialah jual dunia, jual akhirat dengan ambil dunia. Gitulah. Dengan ayat ni lah dibawa hujah. Betul juga di satu seginya. Tapi di satu seginya, betul lah hak tu lebih tepat lah kira dah. Tapi boleh juga nak suruh muda ringkas daripada dah. Setengah nak suruh ringkas dia, guna istilah menunggang agama dah. Maksudnya sama, maksudnya ni lah. Jual akhirat, jual agama, nak dapatkan dunia dah. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ada setengah orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di kehidupan dunia." Maka mereka dapat di dunia apa yang mereka patut dapatlah dah. Dia nak ke dunia saja dah. Dan bagi mereka tidak ada apa-apa di akhirat, kerana dia minta dunia sajalah nak. Dia nak sama ada minta dengan Tuhan ataupun dia ni usaha. Usaha tu macam minta juga dengan Tuhan. Usaha ikhtiar gapo nak ke dunia dah.
Dan tak fikir untuk sedekah, untuk buat kebaikan lah. Dan ada pula di kalangan mereka yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami akan kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka. Jadi matlamat dia bukan dunia orang ni, hal kedua ni, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah dia minta dah. Jadi sebelum kita buat ni moto utama dia lah. Baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat, selamat dari azab neraka. Jadi fikir hak tu dalam kerja buat dia lah. Maka mereka ada bahagian dari apa yang telah mereka menghasilkannya dengan amalan-amalan baik itu. Jadi dunia boleh, akhirat boleh. Surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 202. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dari kalangan manusia terdapat orang yang membeli nyawanya untuk mencari redha Allah. Jual nyawa dia untuk dapat redha Allah. Tu Allah amat penyayang kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 27. Jihad jalan Allah ni lah. Zuina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dan mereka memandang hina orang yang beriman. Padahal orang beriman itu yang mengelakkan diri mereka dari syirik dan kufur lebih mulia daripada mereka orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan manusia tidak patut hanya memikirkan kelapangan rezekinya sahaja, sebab Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Hanya menjadi hartawan bukanlah sesuatu yang patut dibangga-banggakan. Surah Al-Baqarah ayat 213. Jadi ayat dia buat kurungnya itu dah. Jadi sininya dunia ni jadi benda matlamat utama orang kafir lah. Dia pandai hina orang beriman. Kalau rezeki dia pandai hina dia. Padahal orang beriman itu yang elok daripada syirik dan kufur lebih mulia daripada orang kafir walaupun miskin lah, pada hari kiamat nanti lah. Dan manusia tidak patut hanya fikir kelapangan rezeki saja dah. Siapa yang kaya kat tu bermakna orang itu betul, orang itu benar dah. Allah beri rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batasnya atas dunia dah. Ya, tak ada dunia ni, tak ada semata dah. Kalau orang lebih kaya akhirat lebih besar lah nak. Jadi nak ajak bunyi hartawan ni jangan menjadikan dia sombong, tidak terima kebenaran. Okey, wa tilkal ayyam nudawilaha bainan nas. Dan masa kejayaan di Badar dan kekalahan di Uhud itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mengambil iktibar. Surah Al-Imran ayat 140. Jaya di Badar, kalah di Uhud tu, gilir di antara manusia dah. Jadi pada satu masa satu kaum menewaskan kaum yang lain, dan pada masa yang lain kaum itu pula ditewaskan. Begitulah. Manusia tidak patut bimbang tentang kemenangan atau kekalahan. Akan tetapi mereka mesti berfikir, bimbang risau banyak tentang akhirat yang kekal abadi. Patut itulah dah. Bahkan kalau perang kalah pun ataupun politik jatuh menjatuh kalau setahu mana pun benda tu semata lah, benda kalah lah. Ada hikmah lah, ada hikmah. Tapi hal lebih pentingnya kebahagiaan akhirat saya saudara. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Katakanlah kesenangan dunia ini hanyalah sementara dan akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dia siapa masuk ajar tak? Tak kira COVID tak COVID, kau penyakit pelik, kau tak ada penyakit dah. Jadi siapa berlaku penyakit? Siapa berlaku lah kematian kita dah. Jadi oleh kerana itu kematian adalah satu yang pasti akan ditemui berlaku dah. Maka seorang itu hendaklah sentiasa berfikir akan keadaan kesudahannya dah. Bekas esok lah dah. Baik kedok dia ni nak ngadak Tuhan ni. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah. Maghanimu katsirah. Banyak dah dia dah. Maghanimu katsirah. Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepada kamu bukanlah seorang yang benar-benar mukmin. Jangan kita kecek gitu dah. Misalnya kita yang bukan Islam lah, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan mencari harta benda kehidupan dunia. Di sisi Allah ada harta ghanimah yang lebih banyak lagi. Surah Nisa ayat 94. Jadi kalau kita nak harta ni sanggup bunuh orang tu, tuduh tak percaya ke dia ni mengaku Islam. Spy lah, tuduh macam-macam dah, sangka buruk lah. Sebab itu mungkin orang itu Islam sungguhnya.
Jadi kita bunuh dia, anggap dia kafir, boleh harta ghanimah secara asahnya nak. Tapi salah ke Islam berat kita nak. Oleh sebab itu tak ada faedah lah kehidupan dunia ni. Keterangan ayat ini telah diturunkan sebagai amaran terhadap beberapa orang Islam yang telah membunuh beberapa orang kafir yang telah mengisytiharkan diri mereka sebagai orang Islam. Telah dinyatakan dalam ayat ini bahawa kelakuan yang begitu keji telah hanya dilakukan untuk mendapatkan harta benda dunia. Bunuh bukan bunuh kau sia kau masa perang dah. Tapi masa perang pun kalau orang tu mengaku dia orang Islam, kita boleh bunuh mudah-mudah dah. Dalam banyak hadis telah diceritakan peristiwa ini secara terperinci lah. Diceritakan juga dalam sebuah hadis bahawa salah seorang Islam telah menyerang seorang kafir. Maka yang orang kafir tersebut dengan segera telah mengucapkan kalimah thayyibah. Ini dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, kalimah thayyibah dah. Ataupun la ilaha illallah dah. Namun demikian orang Islam itu telah membunuhnya juga. Apabila peristiwa itu diketahui oleh baginda Rasulullah SAW, maka baginda telah bertanya kepada orang Islam tersebut. Orang Islam yang berkenaan telah menerangkan sebagai alasan bahawa orang dibunuh telah hanya mengucapkan kalimah syahadah tu kerana takut sahaja, bukan dengan sungguh-sungguh pun. Baginda telah bertanya kepadanya, apakah engkau telah membuka dadanya dan melihat dalam hati sanubarinya bahawa dia telah hanya mengucapkan kalimah thayyibah kerana takut saja. Gitu kau. Mu tahu membelah hati dia, boleh baca hati dia dah. Nabi marah pada sahabat dah. Jadi orang Islam yang berkenaan tadi telah menemui kesudahan yang buruk sekali pada masa akhirnya Durul Mansur. Jadi orang hak tadi mati tak molek lah hak bunuh. Orang hak boleh pergi pada ada, tapi bunuh tu kerana dia nak harta rampasan pergi ke apa dak. Wallahu alam lah. Jadi Allah SWT tidak sekali-kali membenarkan orang-orangnya bersikap melampaui batas. Kami tidak melihat di sini takut perbincangan dari sudut yang lain pula akan bermula. Tapi tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat Islam untuk bertindak melampaui batas terhadap orang kafir semata-mata untuk tujuan duniawi. Perkara ini telah dinyatakan dalam banyak ayat dan riwayat. Pada permulaan surah Ma'idah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu pada satu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. Menurun kamu berbuat zalim aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Jadi orang kafir Mekah telah menghalangi kamu pada masa Hudaybiyah dari mengerjakan umrah, dan kamu terpaksa berpatah balik dari tempat yang begitu hampir dengan Mekah tanpa menunaikan umrah. Kemarahan atas peristiwa tersebut janganlah membuatkan kamu melampaui batas dan menganiayai terhadap mereka. Janganlah sekali-kali kamu melampaui batas. Tolong menolonglah antara satu sama lain dalam takwa, dalam bertakwa taat pada perintah Allah, dan janganlah tolong menolong antara satu sama lain dalam dosa dan kezaliman. Gitulah, jangan tolong menolong. Dia Quran. Sekat tu lah kita kali dah kita cuma lah ni nak bunyinya. Jangan tolong menolong dalam perkara itu. Jadi sininya panjang tu. Quran saja panjang syarahnya. Jadi tak boleh melampaui batas lah dah. Tak boleh melampaui batas. Dan kita beci kau kepok kita, bukan kita dah. Benda yang tak salah jadi salah dah. Benda yang tidak betul jadi perkauman dah. Kita kata apa kita kata dah. Dah. Jadi benda-benda banyak berlaku, terutama politik ke apa ni banyak lah dah. Jadi fitnah menfitnah jadi perkara biasa kerana memperjuangkan kelompok masing-masing dah. Jadi benda-benda ni kena elok lah dah. Jadi kita kena elok perkara-perkara, sokong geng sendiri, berpeganglah kebenaran, dan jangan cepat terburu-buru menyokong satu pihak dah. Begitulah sini. Jadi zaman Nabi tu bukan main-main dah. Orang kafir ni khianat siapa ke Nabi dan sahabat-sahabat tak boleh nak buat haji, tak boleh buat umrah. Dekat nak sampai lolo nak sekat main dah. Padahal orang lain boleh buat umrah. Orang lain tak ada masalah, orang Islam je tak boleh. Orang lain hak korban anak syirik ke apa tu boleh buat ibadah di Kaabah dah. Semua tu hal dah. Orang Islam tak khianat ke apa, pergi permusuhan agak je sekat. Jadi orang Islam tu naik angin je nak marah juga dah. Tapi kita tak boleh nak marah pun kita melampaui batas dah. Ikut perjanjian. Dia janji ikut perjanjian lah, perjanjian Hudaybiyah tu. Ikut perjanjian. Tapi asbab perjanjian itulah menyebabkan Mekah boleh diserai oleh Nabi sehingga di Fathul Mekah berlaku dah. Jadi inilah tentera Islam ni sebab perjanjian Hudaybiyah.
Jadi asbab perjanjian yang mereka tidak taati menjadi sebab untuk Nabi menyerang Mekah dah. Dan mereka langgarlah perjanjian dah. Gitulah kita nak kena sabar, jangan membuta tuli. Dan jangan melampau pula dah, balas dengan kafir lebih hak pula dah. Kadang-kadang benda dia tak buat pun tuduh ke dia dah. Macam pak kita pun berlaku juga dah tuduh. Habis sakal salah ke Cina, salah ke apa, padahal ni dia tipunya sama-sama Melayu dah. Itu dah berlaku dah. Begitulah kes-kes lain pun gitu dah. Setakat tu sajalah, kita sambung balik depan ni. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.